Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.30 9 Februari bersama saya Izrina Amir Hamzah. Tajuk utama tengah hari ini, suspek insiden tembakan rambang di Thailand ditembak mati. Juga sekatan perjalanan masuk pelancong Cina ke Malaysia diperluas ke wilayah Zhejiang dan Jiangsu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perkembangan insiden tembakan rambang yang meragut 21 nyawa di Nakhon Ratchasima, Thailand, usaha memujuk suspek tidak berhasil dan akhirnya ditembak mati oleh anggota skuad khas. Berita itu telah diumumkan oleh Komander Tentera Lieutenant General Chanya Kiatsan. Sebelum ditembak mati, pergerakan suspek di dalam pusat beli belah berkenaan telah dipantau menerusi puluhan kamera litar tertutup. Suspek Jakrapon Tomal, 32 tahun, memakai topeng ski dan memegang senjata berkeliaran di beberapa lokasi kejadian yang telah ditutup sejak semalam. Difahamkan seramai 16 pengunjung dijadikan tebusan di tingkat 4 bangunan. Dalam insiden itu, seramai 42 orang awam cedera dan 9 daripadanya cedera parah. Mangsa yang maut termasuk 3 anggota tentera yang ditembak dalam kem tentera dan seorang anggota keselamatan yang terbunuh ketika berbalas tembakan di pusat beli belah Terminal 21. Selama 17 jam dikepung oleh anggota tentera dan polis, suspek bertahan dan membalas tembakan menggunakan senjata yang dibawa keluar dari kem tentera. Facebook suspek juga sudah dipadam bagi mengelak penyebaran berunsur keganasan. Malaysia memperluaskan sekatan perjalanan masuk bagi pelancong Cina dari wilayah Zhejiang dan Jiangsu berkuat kuasa serta-merta. Sebelum ini, negara hanya membuat sekatan bagi wilayah Hubei membabitkan 16 bandar sekitarnya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, kerajaan melalui Kementerian Luar telah memaklumkan bahawa pihak berkuasa di China sudah mengenakan sekatan terhadap 3 wilayah iaitu Hubei, Zhejiang dan Jiangsu. Keputusan terkini kerajaan itu berdasarkan perkembangan terbaru di China di mana 2 wilayah terbabit telah dikenakan perintah berkurung ekoran penularan novel coronavirus. Badan Imigresen Malaysia seterusnya diminta memperketatkan lagi sekatan sedia ada dengan mengenakan syarat sekatan bagi semua pelancong tidak mengira kerakyatan yang pernah mengunjungi atau berada di 3 wilayah ini, Hubei, Zhejiang dan Jiangsu, untuk tidak memasuki Malaysia dalam tempoh 14 hari selepas itu. Beliau berkata sekatan itu meliputi 5 bandar di Zhejiang manakala 2 bandar lagi di Jiangsu. Sekatan itu selaras dengan keputusan kerajaan pada 27 Januari lalu iaitu sekatan perjalanan akan dikuatkuasakan mengikut wilayah yang dikenakan perintah berkurung oleh kerajaan China. Malaysia sebelum itu telah mengenakan sekatan perjalanan pelawat dari 16 bandar di wilayah Hubei. Beliau bagaimanapun menegaskan masih tiada keperluan untuk menyekat terus perjalanan keluar masuk dari negara China kecuali dari 3 wilayah terlibat memandangkan situasi membabitkan virus itu masih lagi terkawal. Dalam pada itu, angka individu yang disahkan positif novel coronavirus di negara ini setakat hari ini adalah 14 kes dan 2 kes sebelum ini telah pulih sepenuhnya. Kementerian Kesihatan memaklumkan 2 kes yang sembuh itu disahkan selepas 3 kali ujian ulangan pengesanan mendapati mereka negatif sepenuhnya. Daripada 16 kes yang direkodkan, 2 kes sudah pulih sepenuhnya. Satu membabitkan kanak-kanak warga Cina berusia 4 tahun yang dirawat di Hospital Sultanah Maliha, Langkawi. Dan satu lagi yang pulih membabitkan seorang lelaki warga Cina berusia 40 tahun yang sebelum ini dirawat di Hospital Permai, Johor Bahru. 2 kes yang pulih itu disahkan selepas 3 kali ujian pengesanan dilakukan dan mereka didapati negatif sepenuhnya. Dalam pada itu, daripada 14 kes yang positif, 6 kes menunjukkan perkembangan positif apabila ujian ulangan pengesanan pertama menunjukkan keputusan negatif dan ujian kedua dan ketiga akan dilakukan dalam masa terdekat. Bagi memastikan pesakit benar-benar pulih, 3 ujian ulangan pengesanan perlu dilakukan.
Perkembangan itu menunjukkan jangkitan boleh dirawat dan pesakit boleh kembali sembuh sepenuhnya. Tanggapan ramai bahawa penyakit ini pastinya membawa maut kepada mereka yang menghidapinya adalah tidak benar. Di Beijing, Kedutaan Besar Malaysia di China memaklumkan jumlah pegawai diplomatik di Pejabat Kedutaan Besar dan Pejabat Konsulat Malaysia akan dikekalkan bagi memastikan sebarang urusan berjalan lancar serta berkesan. Langkah itu diambil terutamanya bagi memberi khidmat bantuan kepada rakyat Malaysia yang berdepan dengan situasi wabak novel coronavirus 2019 di Wuhan dan China. Kenyataan kedutaan turut menyebut rakyat Malaysia yang berada di China boleh menghubungi pejabat kedutaan di Beijing atau pejabat konsulat Malaysia di Shanghai, Guangzhou, Kunming, Nanning, Xi'an dan Hong Kong. Sebelum ini, kerajaan memberi jaminan akan membawa pulang 298 pegawai dan kaki tangan kedutaan Malaysia, termasuk 212 ahli keluarga mereka di Beijing dan 7 lagi pejabat kedutaan. Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah dilaporkan berkata ia juga bertujuan meminimumkan risiko pendedahan kepada mereka yang berada di China susulan penularan wabak coronavirus baru. Dalam pada itu, pelajar dan guru yang baru pulang dari China perlu melakukan kuarantin sendiri di rumah dalam tempoh 14 hari dan tidak perlu hadir ke sekolah. Timbalan Menteri Pendidikan Teo Ni Ching berkata, langkah itu diambil pihaknya sejak 30 Januari lalu bagi membendung penularan coronavirus. Ujarnya, walaupun mereka tiada simptom wabak itu ketika saringan kesihatan di semua pintu masuk, namun langkah kuarantin sendiri di rumah selama 14 hari masih perlu dilakukan sebagai langkah berjaga-jaga. Ketika ini, pihak kementerian tambahnya tiada sebarang arahan untuk mengambil langkah menghadkan aktiviti luar pelajar seperti yang dilakukan di Singapura. Pun begitu, pihaknya akan memantau serta mengikut arahan dan nasihat Kementerian Kesihatan berhubung perkara itu. Seorang ibu dan anak lelakinya ditahan bersama syabu seberat 21.8 kg bernilai lebih RM1 juta di Johor Rabu lalu. Ketua Polis Johor, Datuk Muhammad Kamaluddin Makdin berkata suspek berusia 46 dan 26 tahun itu diberkas dalam serbuan di daerah Tangkak, Muar dan Segamat. Pada 5 bulan 2 tahun 2020, satu serbuan telah dibuat di sekitar Muar Johor. So, hasil daripada serbuan tersebut, pihak polis telah berjaya menahan satu lelaki dan satu wanita tempatan di mana telah berjaya merampas 21.8 kilogram syabu. So, nilai rampasan ini adalah RM1.09 juta. Tambahnya, saringan air kencing ke atas suspek lelaki turut mendapati positif dadah metafetamin. Selain mempunyai rekod jenayah lampau berkaitan kes dadah, kedua-dua suspek dipercayai telah bergiat aktif sejak 5 tahun lalu. Mereka kini direman selama 7 hari sehingga 12 Februari bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Dalam pada itu, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Johor telah menahan seramai 1,846 individu atas pelbagai kesalahan dadah dari 1 Januari hingga 6 Februari lalu. Turut dirampas 225 kg dadah dengan nilai keseluruhan RM3.54 juta. Kementerian Pendidikan sedang menjalankan siasatan dalaman untuk menyemak sama ada semua prosedur operasi standard SOP dipatuhi ketika latihan memanah dijalankan di Sekolah Menengah Kebangsaan Gurun Kedah pada 6 Februari lalu. Ia menyebabkan seorang pelajar cedera di bahagian mata kiri akibat tertusuk anak panah. Dalam satu kenyataan semalam, Kementerian Pendidikan menegaskan tidak akan berkompromi terhadap pihak yang tidak mematuhi SOP, terutamanya membabitkan aktiviti dengan peralatan sukan yang boleh mendatangkan kecederaan. Tindakan tegas akan diambil berdasarkan hasil siasatan bagi memastikan kejadian seperti itu tidak berulang pada masa akan datang. Tindakan segera di peringkat sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah dan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah juga telah diambil untuk membantu pelajar berkenaan dan keluarganya dari segi kebajikan, kaunseling dan tuntutan isu
Insurance. Kementerian Pendidikan juga akan memberi kerjasama penuh kepada pihak polis dalam kes itu dan akur semua prosedur perundangan sedia ada. Dalam kejadian 6 Februari lalu, seorang pelajar lelaki Gurun Kedah mengalami pengalaman mengerikan apabila sebatang anak panah tertusuk di bahagian mata kirinya dan menembusi sehingga ke telinga. Kejadian dikatakan berlaku ketika dia bersama sekumpulan pelajar lain sedang menjalankan latihan memanah. Dipercayai kerana tidak menghormati pelajar senior, 3 pelajar tingkatan 2 dari sebuah sekolah berasrama penuh di Perlis dibelasah 5 pelajar tingkatan 5. Kejadian menyebabkan kesan lebam di badan ketiga-tiga mangsa. Ketua Polis Perlis, Datuk Surina Saad mengesahkan menerima laporan berhubung kejadian yang berlaku Rabu lalu. Ia kini masih dalam siasatan pihaknya mengikut Seksyen 147 Kanun Kesisaan kerana merusuh. Ujarnya 2 daripada 5 suspek yang juga pelajar dari sekolah sama dibebaskan dengan jaminan polis sejak hari pertama mereka ditahan. Manakala 3 lagi suspek kini sedang bercuti selepas mendapat kebenaran pihak sekolah. Setakat ini, menurut Datuk Surina, kejadian dipercayai berpunca dari pelajar junior yang tidak menghormati pelajar senior di sekolah berkenaan sehingga terjadi perselisihan faham. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa, lebih 70 pempamer mengambil keputusan untuk menarik diri daripada menyertai persembahan udara Singapura susulan kebimbangan terhadap penularan wabak coronavirus. Sehubungan itu, tiket masuk bagi persembahan itu turut dikurangkan hampir separuh berbanding ketika Singapore Air Show pada edisi 2018. Pengarah urusan Xperia Events, Leg Chet Lam selaku penganjur acara berkenaan berkata, mereka menghadapi beberapa kekangan antaranya pengunduran pempamer utama, antaranya seperti Lockheed Martin Corporation dan Raytheon Corporation menarik diri susulan coronavirus. Penurunan itu adalah sebanyak 8% apabila beberapa syarikat yang sepatutnya mengambil bahagian mengambil keputusan untuk menarik diri. Difahamkan anggaran 40 hingga 45 pesawat yang akan tampil dalam Singapore Air Show yang dijadualkan berlangsung pada 11 hingga 15 Februari depan. Wilayah Hubei, China yang menjadi pusat penularan wabak novel coronavirus masih menghadapi kekurangan bekalan pelindungan perubatan bagi menangani virus itu. Menurut Timbalan Gabenor wilayah berkenaan, Kau Guangjing, walaupun pelbagai usaha dilakukan bagi meningkatkan pengeluaran, jurang permintaan dan penawaran masih belum dipenuhi. Ujarnya lagi, keadaan wabak yang bermutasi dan berubah secara terus-menerus mewujudkan jurang itu walaupun kapasiti pengeluaran meningkat. Malah tidak dapat dipastikan masalah antara bekalan dan permintaan bekalan perubatan di wilayah itu menemui penamatnya. Namun apa yang pasti melihat kepada peningkatan kes terbaru, masalah bekalan dan permintaan akan terus berlanjutan. Sehingga kini Hubei telah menerima lebih daripada 10 juta unit semua jenis bekalan perubatan dari kerajaan pusat dan wilayah lain. China giat memerangi wabak coronavirus yang dipercayai berpunca dari Wuhan pada pertengahan Disember tahun lalu. Pakar teknikal dari syarikat pengeluar pesawat Boeing yang tiba di lokasi nahas sebuah pesawat Turki di lapangan terbang antarabangsa Sabiha Gökçen, Istanbul telah memulakan siasatan. Kemalangan berlaku pada jam 6.19 petang waktu tempatan Rabu lalu ketika pesawat Pegasus Airlines terkeluar dari landasan selepas mendarat sehingga terbelah kepada 3 bahagian. 3 penumpang terbunuh manakala 179 yang lain cedera termasuk 4 warga Cina. Penumpang yang cedera parah itu duduk di kedua-dua bahagian kabin di mana pesawat itu terbelah. 3 hari selepas kemalangan itu, pakar teknikal dari Boeing melancarkan siasatan menyeluruh di lokasi kemalangan. Turut serta juruteknik dan pemeriksa daripada syarikat penerbangan Turki. Difahamkan laporan awal nahas itu dijangka dikeluarkan selepas sebulan, manakala laporan akhir mungkin mengambil masa antara 7 bulan hingga ke setahun untuk dikeluarkan. Ribut tropika Damian yang membawa hujan lebat di barat Australia petang semalam mencetuskan amaran angin kencang serta potensi berlakunya ribut. Video yang dikeluarkan agensi berita Reuters menunjukkan beberapa pokok tumbang susulan angin kencang dan hujan lebat yang berterusan.
Ketika ini, ribut Tropika Damian diletakkan dalam kategori 3 yang membawa angin kencang dengan kelajuan angin maksimum 220 km sejam dan ribut. Pihak berkuasa telah meminta penduduk di beberapa kawasan pantai agar mencari tempat perlindungan. Bagaimanapun, setakat ini tiada kerosakan harta benda dilaporkan. Angin kencang susulan ribut Tropika Damian itu dijangka bergerak ke kawasan pedalaman dengan kelajuan direkodkan 100 km sejam. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan sukan. Saingan perlumbaan League Tour di Langkawi LTDL 2020 diteruskan untuk hari keempat hari ini dari Termeloh Pahang menuju ke Kuala Lumpur sejauh 162.5 km. Pada peringkat kedua semalam, pelumba pasukan Arab Pro Racing Touch Jones dari Australia mengungguli perlumbaan dari Kuala Terengganu ke Kertih. Tamat dua perlumbaan di Borneo, saingan LTDL diteruskan di sebelah Semenanjung. Perlumbaan di Kuala Terengganu ke Kertih menawarkan laluan terpanjang sejauh 175.5 km. Majlis pelepasan 123 pelumba dari 21 pasukan disempurnakan Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar. Pelumba bergerak dalam kelompok besar sebelum 5 pelumba membuat breakaway awal ketika melepasi jarak 40 km di Dungun. Wakil negara Nur Aiman Zarif dari Sapura Cycling Team Cemerlang mengungguli semua 3 zon pecut dan mengutip 15 mata maksima. Momentum Nur Aiman dan 4 pelumba lain dalam kelompok pendahulu bagaimanapun tidak kekal lama selepas kembali dikejar pelotong belakang ketika saingan berbaki 20 km. Menyaksikan Jones terpantas menuju ke garisan penamat dengan catatan masa rasmi 4 jam 5 minit dan 4 saat. Absolutely stoked with this win, the longest stage race I've done before, and the boys supported me so well throughout the stage, and hats off to them, keep me hydrated and just keep on going, and morale was high out there today, so it was hats off to the boys. Tempat kedua dimenangi juara kriterium antarabangsa di Kota Kinabalu Sabah Khamis lalu iaitu pelumba World Tour NTT Pro Cycling Maximilian Richard Walshade, sementara tempat ketiga diungguli Jeremy Lacroix dari pasukan Vanta Concept. Pelumba Astana Moto Yevgeny Fedorov mengekalkan 3 jersey utama iaitu kuning pendahulu, hijau raja pecut dan jersey putih terbaik Asia. Buletin 1.30 berakhir di sini. Saksikan visual kira-kira 20 pasangan beraksi di Snow Tango Championship di Finland. Saya Izrina Amir Hamzah. Salam hormat dan Assalamualaikum. Sulle kantaa, lauluterveiset vain sulle. Vain hetken kiitävän verran, sinun katseesi.